Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Hari ni hari Sabtu. Aku nak pergi main golf. Main golf hari Ahad. Hari ni aku nak pergi main golf dengan musuh ketat aku, tapi kawan baik. Musuh ketat kat padang golf Arsenal. Pasal dia Esok lawan. Dia Arsenal lawan dengan Liverpool. Dia Kedah, aku Selangor. Memang kat padang golf pun memang bergaduh je. Okay, aku nak tanya dia pasal tim Kedah. Puan Juan, Assalamualaikum. Aku nampak hang semalam kat stadium Darul Makmur. Apa perasaan anda? Pertama sekali, apa perasaan anda bila dah involved dalam industri bola? Masuk industri bola ni memang dah lama. Secara langsung atau tak langsung memang kita dah terlibat, sama ada sebagai penyokong ke, sebagai pemain ke. Tapi bola is hidup kita. Sukan nombor satu di Malaysia. Industri bola ni sama ada kita nak masuk sebagai pentadbiran ke, sebagai penyokong ke, sebagai pemain ke, memang secara tidak langsung kita dah involve. Okey. Apa prospek Juan tentang tim Kedah? Tim Kedah, they can go far lah. Honestly speaking, aku secara rasionalnya aku cakap, kita tak boleh nak compare. Aku setuju dengan hang tu kan. Kita tak boleh nak compare kita dengan JDT. Mereka geng kayangan. So kalau kita menang adalah bonus. Kalau kita lawan JDT, kalau kita kalah tak ada apa yang kita nak malukan. Dengan bajet yang kita spend jauh beza. Kita kena ingat lah, kalau pakai Lamborghini kan, hak kancil duduk kat depan, janganlah sibuk-sibuk. Kan, kalau dah kancil Myvi duduk depan bawa Lamborghini, nak potong kancil marah. So kita jadi tim bola pun jangan jadi macam tu. Kan kita anggap kita tahu dah JDT tu macam Lamborghini, Porsche. Kita setakat Myvi punya belanja, beli kereta Myvi, duduklah belah kiri. Okey, Kedah ni satu fan base. Berapa banyak tim fan base dalam Kedah, dalam Malaysia ni? Yang pertama Kedah, yang kedua Kelantan, yang ketiga Selangor. These are the team yang betul-betul ada fan base. Okay. Dari struktur pengurusan Kedah, bila koperasi pada dasarnya dah on lah. Belum. Koperasi buat proposal, buat cadangan nak ambil alih lah lepas penswastaan ni. Kita masih di peringkat perbincangan akhir lah. Dah perbincangan akhir. Kita dah hantar surat pada KFA dah balas, dan kita punya bukan orang perantaraan, kita ada melalui Presiden KFA sendiri yang amat berhormat Menteri Besar. Tapi adalah of course lah negotiation. Nama pun negotiation. To create the contract must have acceptance and offer. Lah ni kita offer, mereka tak accept lagi. Jadi tak boleh lah nak ni lagi. Tapi dalam benda-benda ni, banyaklah benda yang kita belum merungkaikan lagi. Okay, insyaAllah kami sebagai peminat penyokong bola tanah air, doakan yang terbaik, InsyaAllah. Okay, if berjaya because of isu bola ni, sponsorship and financing, because of nak duit daripada penonton stadium tu tak cukup, penajaan daripada airtime pun tak banyak berbanding macam dekat FA lain lah, England FA and all that. So macam mana koperasi tengok benda ni nak resolvekan isu perbelanjaan? Sebab tu kita tengok, kita propose pada KFA pasal kita ada fan base. Jadi sebab tu kita di samping kita juga akan cari sponsorship. Memang kita akan cari sponsorship, tapi sponsorship kita ni a bit unique lah, because why? We might invite them to be part of koperasi. Depa akan invest melalui koperasi. Jadi koperasi ni kita tertakluk pada Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kita tak boleh simply nak bawa keluar duit, tak boleh simply nak belanja duit. Jadi benda-benda macam ni, bila ada sponsorship, depa akan rasa lebih dihargai. Mereka akan rasa lebih tidak diperlakukan semudahnya. Contohnya sponsorship yang kita ada lah ni, mereka bagi duit, lepas tu mereka tak tahu apa jadi pada duit mereka. Mereka pun tak tahu. Contoh, for an example kan, kita tengok apa-apa sponsor, kalau dekat rasa hang lagi tahu tu kan macam dekat English
English Premier League kan, sponsor mereka ambil tahu semua apa yang mereka buat. Tapi sponsor kat Malaysia bagi duit, mereka kan tak mau ambil tahu. Tapi pasal mereka dijanjikan dengan benda lain kan. Tapi yang ni kita bagi daripada AMP tu participation daripada players dan semua, baru ada value dah kan. Okay, dari bila if berjaya lah, kita doakan berjaya, InsyaAllah. Koperasi take over, apa peranan Kedah FA pula nanti? Peranan Kedah FA untuk development. Kalau sponsorship datang, sponsorship tu pergi ke mana? Ke tim Kedah, tim bola Kedah, atau ke FA, ke Kedah FA, ke tim bola Kedah kan. So grant grant daripada, what about the grant from the FAM? Dia kita akan ada, that's why kita belum rungkaikan benda ni. We will discuss dengan Kedah FA in details lah. Sebab kita pun tak cakap siapa ni apa semua tu. Cumanya at the moment ni pergangan saham yang diproposkan oleh kita dulu 51-49, tapi Kedah FA setuju untuk bagi 60-40. Kita pegang 60, mereka pegang 40. Jadi of course daripada segi pembahagian sponsorship, grant apa semua ni, kita akan bincangkan dengan lebih lanjut dalam perbincangan terakhir nantilah. Sebab kita tahu Kedah FA pun kita perlu untuk pembangunan di peringkat remaja apa semua. Pasal mereka lebih berpengalaman. Kita ni koperasi mai, kita nak tolong. Kita tak mau kerajaan negeri ada burden lagi dah. It is now dah 2020 dah. Kita jangan tinggalkan beban pada kerajaan negeri. Kerajaan negeri banyak benda nak buat lagi. Ramai rakyat miskin mereka nak kena bantu. Bukan nak bantu bola je. Okay, saya dari asal Selangor. My idola ialah Datuk Aini Taib dari segi pengurusan. Kedah pula, tuan ada any idola? Oh yes, of course. Waktu tu legend lah kalau kita cerita. Yang pertama Selangor, Datuk Aini Taib. Lepas tu kat Kedah, Allahyarham Ahmad Basri Akil. Kuala Lumpur, Ilyas Omar, Tan Sri Ilyas Omar. Ini semua legenda-legenda bola sepak yang hidupkan bola sepak Malaysia. Kita tengoklah tiga tokoh ni, saya tak sebutlah tokoh-tokoh yang lain, tapi tiga tokoh ni at one time dulu depa yang memasyurkan bola sepak Malaysia. Depa lah yang hak tengok ke depan tentang bola sepak Malaysia. Depa lah yang bertanggungjawab memajukan bola sepak Malaysia. Saya high respect lah, tabik dua tangan dekat tiga tokoh ni. Okay, insyaAllah kegemilangan bola boleh berlaku dengan adanya orang-orang macam Sun Tok Juan. Saya doakan kawan saya, sahabat saya dapat Tok Juan. So apa-apa pun, last question sebelum sampai ke TPC, kita main golf kat TPC. Apa perasaan anda bila lihat tim anda kalah dengan Bahang semalam 2-1? Selangor, aku dah kena dah minggu lepas 6-1 dengan JDT. Sekarang aku nak tanya dia. Of course lah, lepas Covid kita 5 games in the row menang kan. Semalam kalah, bohong lah kalau abang tetap fresh. Lepas tu perjalanan pula daripada KL pergi Kuantan, balik after the game. Kita hoping that Kedah boleh menang lah, pasal kita nak Kedah duduk nombor 2. At least kalau Kedah, sebelum game saya cakap dengan sahabat saya, ahli lembaga koperasi Sean tu, saya kata kalau Kedah menang 3 games in the row, ada harapan juga kot kan. Tapi tak apa, harapan masih ada. Kalah menang tu biasa dalam bola kan. Arsenal je tak kalah 49 game. Oh, okey. Aku ingat tadi dah nak habiskan, tapi pasal dia sebut pasal perkataan Arsenal, aku nak tanya soalan terakhir. Okey, Arsenal Liverpool ada 2 game. Okey? League game and FA Cup. Okey. So, kita bermula dengan League game. Apa chance Arsenal Liverpool? Arsenal belanja banyak ni, beli player ni. Mana dah beli Arsenal? Beli banyak lagi daripada Liverpool. Nak jawab soalan tu, nak sampai arah TPC ni kan. Tapi saya abang tu terang, kalau koperasi berjaya, insya-Allah koperasi anak Kedah Berhad ni berjaya ambil KFA, kita akan ambil boleh kata 70-80% model perniagaan apa yang Arsenal buat kan. Kita akan ambil pemain muda kan, kita develop. Jangan sibuk beli pemain ni. Kita bukan ada duit, kita kena ukur baju kat badan sendiri. Lepas tu okey, yang keduanya tentang Arsenal dengan Liverpool.
Orang gila lah penyokong Arsenal takkan nak jawab Liverpool menang. Arsenal lah menang. Okey, hari ni kita main golf. Ya. Lepas Liverpool dengan Arsenal ni pun kita orang boleh main golf, kita orang akan betting siapa kalah buka baju kat padang golf. Okey. Alright. Okay, Cheers. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.